Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Ustazah Nasuha dan rakan-rakan sekalian. Saya memperkenalkan diri saya Nur Alisa binti Hamidun dan ahli-ahli kumpulan saya yang lain iaitu Muhammad Zaharin, Nur Alia, Nur Alia Zafirah dan Nur Alili Azita. Kami sekumpulan akan membentangkan tentang tajuk pemikiran liberalism dalam filem Merdeka Terbang. Bagi pengenalan untuk tajuk ini ialah liberalism ni merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Menurut Sarjana Melayu Malaysia Abdul Rahman Abdullah dalam Ibrahim Majni Muhammad Kamil 2022 menyatakan bahawa liberalism ni merupakan satu bentuk aliran pemikiran baru selepas pemikiran tradisionalis, modernis dan reformis. Pemikiran liberalism ni dari segi agama tidak digalakkan kerana pemikiran ini akan menjadikan seseorang itu berkemungkinan akan terpesong. Seterusnya ialah kajian telah dijalankan berdasarkan filem Merdeka Terbang yang menunjukkan tentang konsep pemikiran liberalism. Merdeka Terbang ni mengisahkan kisah seorang remaja yang beragama Islam iaitu Aisyah yang merupakan seorang remaja yang mempunyai persoalan tentang kehidupan selepas mati. Aisyah mula mendalami aspek-aspek pelbagai agama seperti mendalami kitab-kitab suci termasuk Al-Quran, Alkitab atau dikenali sebagai Bible dan Veda. Dalam filem Merdeka Terbang ni, Ibu Aisyah merupakan seorang pengidap kanser. Yang seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang faktor-faktor liberalism dalam filem Merdeka Terbang. Antara salah satu faktor-faktor yang terdapat dalam filem Merdeka Terbang ni ialah kebebasan sesebuah keluarga. Keluarga ialah sekumpulan orang yang mempunyai pertalian darah seperti mana yang kita tahu, keluarga ni merupakan ejen pertama dalam sistem sosialisasi. Salah satu contohnya ialah ibu bapa, di mana ibu bapa ni bertanggungjawab dalam memainkan peranan penting dalam membina kehidupan dan identiti seseorang anak itu. Yang seterusnya ialah ibu bapa perlu menitik beratkan didikan agama terhadap anak-anak. Hal ini demikian kerana agama ni merupakan tiang kepada kehidupan seseorang individu itu. Yang seterusnya, setiap kesalahan yang dilakukan perlu ditegur dengan ketegasan. Hal ini kerana jika kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ahli keluarga itu tidak ditegur ataupun dinasihati, berkemungkinan mereka akan mengulangi sekali lagi kesilapan itu pada masa akan datang. Seterusnya, segelintir ibu bapa kurang memberikan perhatian kepada anak-anak disebabkan hal peribadi. Dan yang terakhir sekali, ibu bapa menyokong segala tindakan anak-anak walaupun ia bercanggah dengan agama mereka. Untuk kebenaran yang seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya iaitu Alili. Seterusnya, kita masuk kepada faktor yang kedua iaitu ilmu untuk kepentingan individu. Mempelajari sesuatu ilmu yang baru amat mencabar kerana ia memerlukan kesahihan bukti yang dikemukakan bagi menyokong sebarang kenyataan atau dakwaan. Ia juga merupakan cabaran terhadap sikap dogmatik, iaitu menerima dan membetulkan sesuatu pendapat secara membuta tuli. Jika ia adalah kesahihan bukti, maka ia adalah cabaran yang sah dan harus disambut dengan fikiran yang terbuka. Memandangkan manusia tidak terlepas dari melakukan kesilapan, kealpaan dan khayalan. Hanya dengan melihat kepada bukti dan hujah sahaja dapat memastikan sama ada dakwaan itu sah ataupun tidak. Tetapi, tidak untuk watak Aisyah dalam filem Merdeka Terbang kerana keinginan ingin tahu Aisyah dalam perkara yang berlaku selepas kematian menyesatkan fikirannya. Hal ini demikian kerana Aisyah tidak mempelajari agama Islam, iaitu agamanya sendiri, tidak mempercayai dan tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh sehingga lebih mempercayai kepercayaan agama lain. Dia tidak menyedari betapa bahayanya akibat menerima sebagai benar sesuatu dakwaan yang sebenarnya diasaskan kepada salah faham, kesilapan, kealpaan dan khayalan. Faktor yang terakhir ialah berfikiran pluralisme. Pluralisme membawa maksud fahaman atau keyakinan bahawa agama Islam adalah sama dengan mana-mana agama lain dan tidak ada agama-agama lain yang mengaku agamanya lebih benar.
Individu yang mempunyai fahaman pluralisme ini akan menganggap semua agama adalah sama dan tidak memiliki kelebihan dan juga kelemahannya tersendiri. Pluralisme juga boleh dikategorikan sebagai pandangan, fikiran, keyakinan bahawa agama-agama lain mempunyai persamaan dari segi ontologi, soteriologi dan epistemologi. Sebagai contoh, dalam filem Mentega Terbang, Aisyah menyamakan semua agama adalah sama dan kepercayaannya semua agama adalah sama dan ia boleh diterima tanpa mengira agama individu. Aisyah merasakan setiap perbuatan yang dilakukan olehnya adalah sama dengan semua agama walaupun ia bercanggah dengan hukum agama. Di samping itu, setiap individu perlu membenteng dirinya daripada terjebak dalam golongan orang-orang yang berfikiran pluralisme. Seseorang individu yang mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa Islam merupakan agama yang benar, manakala agama-agama lain ditolak di sisi Allah. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 yang membawa maksud sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Langkah-langkah mencegah liberalisme dalam filem Mentega Terbang. Yang pertama adalah memupuk didikan agama yang secukupnya ketika kecil. Didikan agama amat penting sebagai perisai bagi individu yang ingin melakukan perkara negatif. Maka akan mempengaruhi cara bertindak dan berfikir juga akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak dalam melakukan pelbagai perkara. Umum mengetahui bahawa Islam itu berasal daripada perkataan salam yang bermaksud sejahtera. Dalam Islam itu sendiri mengawal kehidupan seseorang dalam cara berfikir dan juga bertindak yang boleh mengawal tingkah laku seseorang. Contohnya, dalam Islam, seseorang Muslim wajib mendirikan solat 5 waktu sehari semalam kerana solat adalah solat yang khusyuk dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara yang mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Oleh itu, solat yang khusyuk mampu menjauhi seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan juga bertindak daripada berfikir perkara yang luar kotak. Maka solat yang khusyuk ini dapat juga mempengaruhi seseorang cara berfikir. Maka individu tersebut tidak akan dipengaruhi oleh fikiran liberalisme ini. Yang kedua adalah mengubah dan menguatkuasakan undang-undang yang ketat. Undang-undang yang ketat harus digubal dan perlu dikuatkuasakan bagi mengekam pengaruh liberalisme ini. Pengaruh ini yang terlalu condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang secara demokratik harus dikekang kerana mendatangkan masalah yang begitu besar kepada negara. Setiap ahli parlimen yang dilantik dan juga adun harus memikirkan suatu akta baharu dan berhujah secara bernas di Dewan Rakyat ataupun di DUN bagi menggubal akta yang sesuai bagi menyekat pengaruh liberalisme ini dalam masyarakat dan juga rakyat di dalam negara kita. Contohnya, melalui Akta Hasutan 1948 dapat mengekam pengaruh liberalisme yang sering disebarkan oleh individu-individu yang tertentu di dalam sosial media. Melakukan perkara hasutan boleh dipenjara tidak kurang daripada 3 tahun. Oleh itu, rakyat akan berfikir dahulu sebelum melakukan perkara ini. Dan perkara ini juga mampu dicegah oleh kerajaan bagi mengekat perkara ini, iaitu pengaruh liberalisme ini semakin berleluasa dan semakin menular dalam masyarakat dan juga rakyat di dalam negara ini. Yang ketiga, menghasilkan banyak penulisan tentang kesan negatif liberalisme.
Penulisan ilmiah berkaitan liberalisme harus diperbanyakkan. Zaman sekarang telah berubah dengan pelbagai kecanggihan teknologi dan juga mempunyai banyak platform yang boleh diketengahkan penulisan berkaitan liberalisme ini seperti di dalam media sosial, majalah elektronik, akhbar tempatan dan sebagainya. Hal ini kerana harus disesuaikan dengan peredaran zaman. Lebih-lebih lagi, orang muda di negara kita suka membaca info-info terkini melalui teknologi, melalui telefon mereka dan juga melalui tablet mereka. Jadi, penulisan ilmiah berkaitan liberalisme ini harus diperbanyakkan untuk menimbulkan kesedaran dalam diri masyarakat. Hal ini kerana contohnya pada zaman dahulu kebanyakan penulis-penulis menggunakan majalah, akhbar ataupun melalui syair dan juga sajak bagi menimbulkan kesedaran dalam diri masyarakat. Oleh itu, liberalisme ini perlu diatasi dan dapat juga diatasi melalui karya-karya penulisan yang diperbanyakkan. Dan pengaruh liberalisme ini akan tidak melarat hingga ke akar umbi. Menapis dan menyekat filem-filem yang berusurkan liberalisme. Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipimpin oleh Yang Berhormat Menteri Ahmad Fahmi Fadzil bersama Lembaga Penapisan Filem telah melakukan tindakan yang cepat apabila terus menyekat filem Mentega Terbang ini dari terus disiarkan kerana mempunyai unsur-unsur liberalisme. Seandainya keadaan ini tidak berlaku, mungkin fahaman ini boleh menular terus dalam fikiran remaja yang mungkin yang mereka ini ada golongan yang cepat terpengaruh dengan perkara atau budaya baru yang boleh merosakkan fikiran mereka. Jadi perkara langkah yang drastik yang telah dilakukan oleh Lembaga Penafisan Filem adalah langkah yang tepat sebagai tanda untuk membendung filem yang mempunyai unsur sebegini daripada terus menjadi barah dan virus dalam masyarakat dan negara kita. Peranan orang sekeliling dalam memberikan teguran dan khidmat nasihat. Setiap orang atau individu perlu saling memberi nasihat dan peringatan agar tidak terpesong ke jalan yang salah. Contohnya, individu yang mempunyai peranan dalam masyarakat seperti pemimpin setempat, penghulu ataupun wakil rakyat harus memberi informasi ataupun maklumat yang terkini mengenai hal ini. Dalam Al-Quran juga ada berpesan untuk mengingati antara satu sama lain dan yang bermaksud dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surah Az-Zariyat. Jadi oleh itu peranan setiap orang amat penting dalam memberikan maklumat baharu yang betul, yang benar dan sahih, menyekat unsur liberalisme dan juga perkara yang mungkar dan menegakkan hak yang batil. Untuk bahagian yang seterusnya adalah pandangan Islam terhadap filem Mentega Terbang. Filem Mentega Terbang ini mendapat kritikan oleh masyarakat terutamanya yang beragama Islam. Filem ini menyampaikan beberapa isu sensitif kepada umat Islam di Malaysia berdasarkan beberapa skrip dan babak yang disampaikan. Terdapat beberapa isu yang timbul berkaitan dengan filem Mentega Terbang ini dan mendatangkan beberapa kontroversi dalam kalangan masyarakat. Iaitu isu yang pertama ialah isu kelahiran semula ataupun reincarnation. Akidah kepercayaan untuk kelahiran semula merujuk kepada roh atau jiwa seseorang yang telah meninggal dunia akan berpindah kepada suatu makhluk yang lain, sama ada menjadi manusia kembali ataupun tumbuh-tumbuhan.
itu adalah agama ini agama utama yang menggunakan kepercayaan akidah ini ialah agama Hindu, Buddha dan juga Sikh. Seterusnya, untuk filem ini, Aisyah sebenarnya lebih cenderung ke arah kepercayaan terhadap kelahiran semula berbanding akidah kebangkitan dan juga hari pembalasan yang dibawa oleh Islam. Al-Quran juga secara jelas menegaskan tentang akidah kelahiran semula dan menekankan ketidakmampuan roh kembali ke dunia selepas meninggal dunia. Firman Allah SWT juga menyatakan maksud dan sesungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka didirikan di tepi neraka untuk menyaksikan azabnya yang tidak terberi. Lalu mereka berkata, wahai, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami dan jadilah kami dari golongan yang beriman. Surah Al-An'am ayat 27. Seterusnya, untuk isu yang kedua ialah isu yang menyentuh sensitiviti agama dan juga umat Islam. Seperti babak dalam filem iaitu perilaku Aisyah yang terlihat selesa ketika menyentuh anjing dan memakan paha babi mendatangkan banyak kontroversi dalam kalangan masyarakat. Dalam Islam, menyentuh anjing tanpa keperluan adalah haram dan memakan daging babi juga haram dan perkara ini wajib dijauhi oleh umat Islam. Menurut mazhab Syafi'i, menyentuh anjing secara sengaja dikira menajiskan diri tanpa tujuan. Terdapat juga babak yang menunjukkan bahawa ayah kepada Aisyah menggalakkan anaknya membawa lelaki bukan mahram masuk ke dalam bilik. Menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas anhuma, maksudnya tidak boleh untuk seorang lelaki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan, melainkan perempuan itu bersama mahramnya. Riwayat Muslimin 1341. Seterusnya, isu seterusnya ialah isu kebebasan untuk murtad. Babak di mana ayah Aisyah secara jelas telah memberi keizinan kepada anaknya untuk mengkaji dan mencari agama yang sesuai dengan jiwa. Beliau juga telah memberi kebebasan kepada anaknya untuk memilih agama lain. Namun, Malaysia merupakan negara Islam dan telah meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan ataupun agama rasmi. Maka tindakan undang-undang boleh diambil kepada warga negara Malaysia yang beragama Islam sekiranya ingin murtad. Hal ini telah menjadikan filem ini sangat kontroversi untuk ditonton, terutamanya bagi golongan kanak-kanak dan golongan remaja yang mudah terpengaruh dengan perkara yang baru. Antara isu lain ialah telah menimbulkan keraguan dalam segelintir umat Islam. Filem ini telah menimbulkan keraguan terhadap agama Islam dan telah memberi pilihan kepada penonton, terutamanya penonton yang beragama Islam, untuk memilih kebenaran yang mereka mahukan. Antara perkara yang menimbulkan keraguan sesetengah pihak ialah isu kewujudan Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 147 yang bermaksud, kebenaran yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu. Kesimpulannya, isu liberalisme di negara kita bukanlah sesuatu isu yang baru, tetapi isu ini akan memberikan kesan yang negatif sekiranya ianya berkaitan dengan konteks agama. Sekiranya isu liberalisme ini terus berkembang, maka hal ini boleh menyebabkan akidah seseorang itu terpesong, terutamanya masyarakat Islam di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.